Okey, untuk hari ini kita akan sambung pembelajaran berkenaan dengan Bernoulli's Theorem. Okey, kalau ikutkan dalam topik Bernoulli's Theorem ni, anda semua perlu cover ataupun dapat dari hasil pembelajaran ni adalah yang pertama, you have to apply Bernoulli's Theorem. You have to know how to apply Bernoulli's Theorem. So maknanya awak kena tahu menggunakan rumus ataupun equation Bernoulli's Theorem, hukum persamaan Bernoulli. So dalam you tahu menggunakan persamaan Bernoulli ni, you kena tahu menyatakan apakah itu Bernoulli's Theorem. Iaitu awak kena tahu bagaimana nak mendefinisikan. You kena tahu. You have to know how to state the definition. Ni you kena definition and equation. So semalam saya ada tunjukkan apakah persamaan Bernoulli kan? Kelas? Semalam pula dah. Hari Sabtu. Kan? Saya ada tunjukkan apa beza dia dengan continuity equation? Dah tunjuk Apa beza dia dengan continuity equation? Saya ada beritahu kan kalau Bernoulli's Theorem macam mana, continuity equation pun macam mana. Sebab dua-dua tu dalam fluid dynamic. Apa beza dia? Yang ni saya dah tunjuk saya dah cover. Come on class. Hai. Seorang pun tak ada ni. Apakah definisi ataupun ni persamaan bagi Bernoulli? Cepat. Given. Macam mana? Tak jelas. Macam mana? Cepat. Saya nak tahu definition. Definition ni sebenarnya boleh you translate daripada equation. So, apakah equation untuk Bernoulli's Theorem? What? Tak dengar ni. Bernoulli tu dia yang energy in, energy out kan? Yes. Kalau untuk dia punya okay, equation ni macam mana? Flow rate tu untuk yang mana? Flow rate tu untuk continuity. Habis tadi cakap ke flow rate tu, saya tanya sekarang ni yang Bernoulli's Theorem ni. Bernoulli tu yang energy. Okay, rumus ni macam mana girl? Rumus dia. Jumlah H in sama dengan jumlah H out. Ya. H tu apa dia? Ni tak tahu H tu saya. energy. Okey, saya dah tunjukkan hari tu sepatutnya tak adalah you hanging macam ni. Sepatutnya you dah boleh jawab. So, H ni adalah energy. So, daripada persamaan ni, you boleh state dia punya definition. So, apa dia definition dia? So, macam mana you nak state definition dia daripada persamaan ni? The summation of energy at inlet must be equal to the summation of energy at outlet.
Sepatutnya hari ni kalau saya tanya ni, tak adalah you semua terkokak-kokak ni. Patutnya semua orang boleh jawab. Sebab saya dah ajar kan. Okey. So, daripada rumus ni sebenarnya apabila you kembangkan, you akan dapat, kembangkan dia akan dapat macam mana? Bila you kembangkan dia, kembangkan persamaan ni. Kelas. H sama dengan apa? H sama dengan pressure energy. Pressure energy. Okey, apa P rumus pressure per energy? W. Okey, P bukan W, omega. Omega. Okey. Kemudian? Tambah dengan kinetic energy Okey. dan tambah potential energy. Okey. So, ini adalah persamaan tenaga. So, untuk mendapatkan persamaan Bernoulli, apabila you kembangkan persamaan ni, akan jadi macam mana? Dia akan jadi macam mana ni persamaan ni? Persamaan atas ni. So, dia akan jadi macam mana ni? Hai, senyap je ni semua. Ni semua ni tak study ke? Rupa omega abang. Okey, kalau ikut kat atas ni tulis P in kan? You guna P in lah untuk ikut nilai supaya you nampak. Kemudian? Tambah V in. Okey, kuasa 2 per 2G tambah dengan Z in. Dia akan sama dengan? Bukan P out. P out untuk kes yang ni. Untuk kes yang ni lah. Kalau soalan nanti kalau dia bagi ni, you ni lah. Okay. So basically inilah adalah persamaan Bernoulli. Ini adalah Bernoulli's theorem yang telah dikembangkan daripada persamaan tenaga. So persamaan tenaga kita tahu adalah ini. So apabila kita kembangkan, kita dapatlah persamaan Bernoulli ataupun Bernoulli's theorem. So ini yang saya dah ajar pada minggu lepas. Sekarang ni sepatutnya kita dah masuk kepada perkara yang seterusnya. Okey, untuk limitation ni, apakah kelemahan ataupun kekurangan bagi persamaan Bernoulli, you boleh tengok dalam saya rasa nota-nota ni pun dah diberi kepada you all ni. Oh, nozzle pula dah. Ya. Tengok. So, kalau kita tengok limitation untuk Bernoulli's theorem dah dinyatakan dalam nota ni pun dah ada. Dalam nota yang ni semua dah ada. Dan sepatutnya you sebenarnya dah ada guideline untuk you apa tu? Apa tu? Kamu awak nak masuk kelas ke apa? Bukan. Okay. So, dalam nota tu telah dinyatakan the limitation of Bernoulli's theorem. Sepatutnya you dah tahu. Ini adalah limitation ataupun dia punya kekurangan ataupun kelemahan bagi persamaan Bernoulli. So, altogether there are 4 limitations for Bernoulli's theorem ataupun restriction lah, dia punya kekangan bagi persamaan Bernoulli. Okay, yang pertama dia adalah hanya digunakan untuk bendalih yang steady. Apa steady flow yang saya dah terangkan hari tu? Apa maksud steady flow? Ingat tak? Tak perlu tengok nota pun sepatutnya you dah boleh ingat apa beza steady flow dengan uniform flow. Sekarang ni yang Bernoulli's theorem dia beritahu dia hanya terhad applicability dia, penggunaan dia dalam bendalih steady saja, bendalih mantap. Okay, steady ni adalah mantap jadi bendalih mantap ataupun steady flow.
So, apakah definisi bagi steady flow? Apa definisi bagi steady flow? Ni saya dah ajar pada hari Sabtu Kalau sampai sekarang ni kalau you tak boleh jawab tu, maksudnya you sendiri tidak membuat ulang kaji dan you tidak bersedia untuk penilaian alternatif. Dah dekat penilaian alternatif you pun dah dekat. Ujian pun dah dekat. Ujian akan cover topik 2 sehingga topik 5. Termasuklah apa yang kita belajar pada hari ini dan tajuk yang terakhir nanti. Jadi ujian akan dilaksanakan pada minggu ke-13. Dah dekat dah 13 minggu ni minggu 12, minggu 13 adalah minggu depan. So kena bersedia untuk ujian. Okey, kemudian limitation yang kedua adalah the density is constant. Density dia mestilah constant. Dia tak boleh bercampur aduk, dia mestilah sama je. Bendali yang mengalir dalam pipe yang kita nak ukur menggunakan Bernoulli's theorem mestilah constant. And the third one is friction losses are negligible. Kehilangan yang disebabkan oleh geseran diabaikan. Dia tak boleh ada geseran. Kita anggapkan bahawa tidak wujud geseran. Yang kelima adalah the equation relates the state at 2 points along a single streamline, not conditions on 2 different streamlines. So dia hanya boleh digunakan dalam satu sistem saliran yang satu sistem saliran saja, bukan dalam 2 sistem saliran. Okey, itulah kelemahan bagi Bernoulli's theorem. Okey, untuk perkara yang ketiga sekarang ni yang you kena tahu adalah penggunaan kepada persamaan Bernoulli dalam menyelesaikan masalah. So usually ada beberapa peralatan yang you kena tahu dan faham yang menggunakan persamaan Bernoulli. Kalau ikutkan dalam sukatan khusus you yang dinyatakan ada berapa ni? Kalau ikutkan horizontal pipe, okey, pipe yang mendatar. Okey, ini pipe mendatar. Pipe mendatar. Ini adalah pipe condong, incline. Pipe condong. Kemudian dia ada Venturi meter mendatar Venturi meter mendatar. Kemudian dia ada Venturi meter condong. Kemudian ada orifice meter. Kemudian ada pitot tube. Okay, so all of these apparatus ataupun alat ini sebenarnya semua menggunakan Bernoulli's theorem dalam menyelesaikan masalah. Kerana dalam aliran dalam pipe ni usually macam yang saya dah terangkan pada hari Sabtu yang lepas, bendali yang mengalir ni dia boleh dia akan ada kadar alir. You boleh kira dia punya kadar alir dan juga you boleh kira dia punya tenaga yang keluar dan masuk dalam tenaga yang masuk dan keluar daripada sistem pipe tu. So macam kita tengok tadi dalam persamaan Bernoulli menyatakan tentang jumlah tenaga yang masuk ke dalam satu sistem perpaipan mestilah sama dengan jumlah tenaga yang keluar. Dan jumlah tenaga yang wujud juga ataupun yang diambil kira pun awak pun dah tahu ada 3 jenis, iaitu tenaga turus tekanan, kemudian tenaga kinetik, kemudian tenaga potential energy ni kita panggil apa? Tenaga dalam bahasa Melayu saya tak ingat lah. Potential energy So 3 jenis tenaga ni mesti wujud dalam keluaran dan juga masukan. Masukan dan juga keluaran bagi sesuatu sistem perpaipan. Okey, dan alatan yang akan digunakan yang you akan kira dia punya tenaga ataupun kadar alir melibatkan kalau ikutkan rumusan dia sebenarnya yang pertama tadi adalah pipe. Yang kedua dia adalah Venturi meter. Yang ketiga adalah orifice meter. Yang keempat adalah pitot tube.
So untuk pipe ni tadi dia dah kembangkan lagi kepada horizontal dan juga incline. Yang ni pun sama, Venturi pun dia ada problems yang melibatkan horizontal, kedudukan dia horizontal dan juga incline. Sepatutnya orifice ni boleh juga horizontal dan incline, tapi dia tak bagi. So ada melibatkan 4 peralatan yang you kena tahu menggunakan persamaan Bernoulli dalam menyelesaikan masalah dia. So secara umum you kena tahu dua alat ni sebenarnya adalah digunakan untuk mengira Q actual dan juga Q teori. Kalau untuk pitotube digunakan untuk mengukur velocity. Okey. Yang ini adalah, ni bukan alat ini adalah memang pipe lah. Kita nak ukur dia punya tekanan ataupun sebagainya lah, laju dan sebagainya dalam pipe. So dua alat ni you kena tahu dia digunakan untuk you ukur, nak kira nilai Q actual dan Q teori. Selalu ada yang masuk lambat ni. Okay so ini adalah application of Bernoulli's theorem. So saya akan tunjukkan cara yang mudah untuk awak menyelesaikan soalan-soalan yang berkaitan dengan pipe. Pipe ni sebenarnya didirect menggunakan persamaan Bernoulli. Ini nak selesaikan soalan ni guna direct Bernoulli's theorem Bernoulli's theorem. Penyelesaian masalah bagi yang melibatkan pipe mendatar ataupun pipe condong, you boleh guna direct rumus rumus P per omega V1 tambah dengan V1 kuasa 2 per 2G tambah dengan Z sama dengan dia boleh diselesaikan direct dengan menggunakan persamaan ini. Tapi untuk yang ni dua, macam saya nyatakan yang ke atas sana, awak kena tahu mengira Q teori dan Q actual. So Q teori dan Q actual ni telah orang kata saintis dahulu telah mengeluarkan rumus khas yang untuk digunakan mengira Q teori dan juga Q actual bagi meter Venturi dan juga meter orifice. So rumus yang terlibat rumus yang terlibat kalau Q actual, kalau Q teori apa rumus bagi Q yang you dah belajar sebelum ni? Apa rumus dia? Rumus bagi Q. Ni sebab dia kata teori bagi Q yang saya dah ajar you. Apa rumus dia? Q sama dengan A darab V. Yes, very good. A times V. Okay. So sama juga untuk mengira Q actual dengan Q teori ni bagi Venturi meter dan orifice meter. Sebab kita kata tadi Venturi meter dan orifice meter ni digunakan untuk mengira Q actual dan juga Q teori kan. So walaupun dia menggunakan persamaan Bernoulli dalam alat ni, tapi alat ni sebenarnya digunakan untuk mengukur Q teori dan juga Q actual. Dan dalam rumus nak kira Q actual dengan Q teori ni lah ada aplikasi ataupun penggunaan Bernoulli's theorem ni dalam teori tersebut. So kalau ikutkan teori yang saya dah ajar awak semua, Q teori A times V. So untuk dalam Venturi meter dan juga orifice meter, dia A dia ni dah dikhususkan untuk A yang pertama, A masukan. Okey, luas pada bahagian masukan. Dan V dia, rumus bagi V dia telah diberikan, ini rumus tetap sebab yang telah dibuktikan melalui pembuktian saintis 2GH per dengan, saya tak nampak ni,
Sekejap. Saya kena tulis kat sebelah dia. Saya padam balik Okey. Rumus. Okey, rumus dia kalau Q teori tadi Q teori ataupun saya tulis sebagai QT lah. QT A times V. So untuk venturi meter dan orifice meter ni, A yang digunakan adalah A1 ataupun A at the inlet kali dengan hal laju yang mana rumus dia you kena pakai rumus ni untuk kira V. 2GH per dengan M kuasa 2 tolak dengan 1. Okey. Daripada rumus ni, di sinilah adanya penggunaan persamaan Bernoulli. Okey, yang mana kalau you nak kira nilai H ni, you kena gunakan persamaan Bernoulli. Okey. Yang mana kalau untuk kira H, you nak kira H, tak nampak lah saya kena guna ni lah. H dia you nak guna, you kena guna satu rumus yang berbeza, iaitu sekejap saya nak pilih warna sikit. Okey, rumus bagi H telah diberikan sebagai P1 tolak dengan P2 per dengan omega tambah dengan Z1 tolak dengan Z2. Okey. Ini adalah rumus bagi H. So daripada mana datangnya rumus ni? Kalau you perhatikan, rumus ni adalah sebenarnya daripada rumus persamaan Bernoulli. Okey. Yang mana oleh kerana dia kata tadi persamaan Bernoulli ni dia punya limitation dia adalah dalam bendalih mantap dan juga dalam satu sistem saliran saja. Jadi bendalih mantap ni kita anggapkan bahawa hal laju dia tu adalah sama. Kita boleh abaikan dia punya kiraan dalam ni. So rumus yang akan diguna pakai, yang dimasukkan kat sini nak kira H ni adalah daripada persamaan Bernoulli yang telah dimudahkan. Ini adalah dia, H dia. So yang kedua pula yang you kena tahu kira adalah ini, M. M ni dia bukan daripada mana-mana persamaan. M ni, kalau untuk M ni pula, dia adalah sebenarnya nisbah luas. Okey. Okey. Yang ini adalah pressure head. Nama dia adalah pressure head. H. Okey. H ni adalah pressure head. Okey. So untuk mengira nisbah luas, biasanya adalah rumus yang digunakan adalah A1 per dengan A2. Atau apabila you mudahkan persamaan ni, you akan dapati boleh juga you guna rumus ni, D1 kuasa 2 per dengan D2 kuasa 2. Mana-mana rumus yang you nak gunakan, tak ada masalah. So apabila you dah ada nilai bagi H dan juga M, barulah you boleh kira Q teori dengan memasukkan nilai-nilai yang diberi dalam soalan. You kena ada nilai A1. A1 ni kalau you tengok untuk kira soalan venturi dengan orifice, you wajib kira. Apa rumus bagi A? Kelas, nak kira A guna rumus apa? Rumus A apa dia, kelas? Pi D kuasa 2 per 4. Pi D kuasa 2 per 4. So dalam kes ni dia kata nak A1, A masukkan. So you kena gunakan ni lah, D1. Okay. So apabila you dah kira A1 ni, maka you nak kira M pun mudah. Tapi you kena ada A2. Kalau you tak nak kira A2, untuk M ni you nak kira guna rumus ni pun tak ada masalah. Okay. Tapi untuk A1 you wajib tahu, sebab nak guna nak kira nilai Q teori, you kena ada nilai A1.
Okey. Seterusnya kita tengok pula perkara yang kedua tadi. Kalau ikutkan dalam ni saya kata dia nak kira dua perkara kan, Q teori dan juga Q actual. Q actual ni maksud dia adalah Q yang sebenar. Q actual ataupun biasanya ditulis dalam QA lah, Q sebenar. Sebab realiti sebenarnya kalau dari segi teori mengatakan bahawa nak kira Q adalah A kali dengan V. Tapi apabila awak ukur menggunakan sebarang alatan yang boleh mengukur nilai Q ni, awak dapati nilai sebenar Q yang awak dapat tu tidak sama dengan nilai yang you kira menggunakan rumus A kali dengan V. That's why kita panggil dia sebagai Q actual, Q yang sebenar. Okay? Q dalam keadaan yang you buat secara eksperimen sebenarnya berbeza berbanding dengan teori. Okay. So Q actual mudah saja rumus dia. Dia adalah CD kali dengan Q teori. Ataupun bila you kembangkan dia akan jadi CD kali dengan A1 kali dengan 2GH per dengan M kuasa 2 tolak 1. Okey, kalau you tengok dalam nota tu ditulis, dibagi kat you rumus yang panjang. Rumus yang panjang ni terus. Sebenarnya dia adalah daripada rumus asas dia, iaitu Q teori tadi awak kali dengan CD. So nota dia di sini. Note. Apakah itu CD? CD adalah coefficient of discharge, atau dalam ayat dia adalah perkali kadar alih. Okey, yang biasanya dia wajib bagilah dalam soalan. Kalau dia tak bagi, so you tak boleh nak kira Q actual. You hanya boleh mengira setakat Q teori saja. Kemudian apa lagi yang you tak tahu kat sini? Okey, inilah. H adalah pressure head tadi pressure head. M is ratio of area. Area inlet and outlet. Okay. So ini adalah sedikit ni. So yang kalau kita tengok balik dalam sukatan tadi, dia ada mention berkenaan dengan kalau tengok balik dalam sukatan tadi, you kena cover venturi meter yang horizontal dan juga incline. So untuk kes ni sebenarnya you tidak perlu risau, kerana yang membezakan di antara horizontal dengan incline sebenarnya adalah di sini, dekat sini. Kat sini. Ni yang membezakan antara horizontal ataupun incline. Kalau horizontal, kalau di mendatar, Z1 mestilah sama dengan Z2. Z1 dengan Z2 ni maksud dia jarak, masukkan, jarak kedudukan, ketinggian di antara masuk dengan keluaran. Z itu adalah ketinggian, sebab potential energy dia adalah berdasarkan kepada kedudukan ataupun ketinggian sesuatu alat tu, kedudukan alat tersebut. So kalau bila horizontal, maksud dia dalam keadaan yang mendatar. Bila mendatar, masuk dengan keluar dia berada pada kedalaman ataupun ketinggian yang sama, maka nilai dia akan jadi automatik kosong. Tapi kalau incline, for sure dia akan ada nilai. Z1 tolak dengan Z2 ni dia akan ada nilai dia. Tu je beza. Jadi you tak payah pening-pening, you guna saja rumus ni. Okey. Saya nak sentuh juga. Ada satu rumus yang penting di sini yang you kena tahu. Important, very important. H sebenarnya you boleh guna dua cara. You tengok keadaan. H ni, kalau tadi kita tengok dia guna rumus P1 tolak dengan P2 per dengan omega.
tambah dengan Z1 tolak dengan Z2. Okey. Ini bagi situasi yang mana dalam soalan tu, kalau dalam soalan ni kalau dalam soalan diberi nilai perbezaan tekanan ataupun P1 dan P2 diberi. So you boleh guna rumus ni. Tapi sekiranya soalan dia tak bagi nilai tekanan, tapi dia bagi dalam bentuk nilai perbezaan aras merkuri. Okey, dia ada satu rumus lagi yang mana H juga boleh digunakan dengan menggunakan rumus X kali dengan omega mercury per dengan omega substance. Saya tak ingatlah betul ke tak. Yang ni you kena ni dulu, tutup kurungan, tolak dengan 1. Okey, kita tengok betul tak. Kedua, saya nak make sure kejap. Omega. Okey, ni. Omega rasa per omega bahan tolak dengan 1. Okey. Ini rumus X. Okey, ni pun rumus H. Okey. So, kalau ikutkan macam yang saya terangkan tadi, omega mercury per dengan omega substance. Substance ni adalah benda yang mengalir dalam pipe tu lah. Kalau oil, kalau water lah, you kena tahu omega dia. So, untuk kes ni, sekiranya diberi dalam soalan dibagi perbezaan aras mercury, mesti kena tukar dalam meter. Okey, sebab unit asas. Kerana dalam soalan mungkin nilai yang diberi untuk perbezaan aras mercury ni, sebab beza aras itu kadang-kadang kecil saja. So mungkin dibagi dalam sentimeter ataupun dalam milimeter. So untuk gunakan rumus ni, you kena make sure macam saya pesan selalunya, you kena tengok unit dahulu. Sebelum nak kira, pastikan unit, nilai bagi unit tersebut adalah tepat mengikut SI unit. So setakat ni boleh faham tak apa yang saya ceritakan ni? Boleh nampak tak bagaimana nak kira ni Q actual dengan Q teori? Kelas? Boleh? So macam saya cerita tadi, dia berasal daripada QA ni. So nak kira ni, dia ada rumus dia tersendiri. So you tak perlu pening lah mendata ke condong, you just guna je rumus ni, sama saja. Okey, selesai. Okey, saya nak tunjukkan juga, you kena tahu sebenarnya untuk melakar venturimeter. Sebab ada soalan yang melibatkan teori, dia minta you lakarkan binaan asas bagi venturimeter. So venturimeter ni, binaan asas dia terdiri daripada terdiri daripada convergence
throat, and divergence. Okay, iaitu kalau kita tengok, kalau kita lakarkan gambar rajah dia, dia ada 3 binaan asas dia. Dia terdiri daripada convergence, bahagian masukan dia sebenarnya dia berbentuk convergence. Dia menumpu, cone yang menumpu. Okay, ini kita panggil convergence. Kemudian disambung kepada leher, dan leher dia ni nanti dia akan ada sambungan juga. Okey, kemudian dia pergi kepada divergence. Ini adalah divergence, cone yang berbentuk divergence. Okey. So ini in, ini out. Okey. So untuk venturimeter, bahagian inlet dia disambungkan dengan manometer kebezaan. Okey, yang you dah belajar sebelum ni, manometer kebezaan. So apa tujuan manometer ni? Manometer ni sebenarnya dia berfungsi untuk mengukur perbezaan tekanan, kan? You dah belajar kan sebelum ni? Manometer tujuan dia untuk mengukur tekanan. Tapi kalau differential U-tube manometer, sebab ni dua-dua hujung lengan dia disambungkan kepada bahagian yang kita ukur tekanan dia. So this is differential U-tube manometer. Okay, ini adalah differential U-tube manometer. Gapo tu? Gapo tu? Okey. So, saya nak tekankan di sini kat sinilah tadi. Kalau you perhatikan tadi, kita ada sebut pasal X, perbezaan aras merkuri. So inilah kalau soalan dibagi nilai perbezaan aras merkuri, nilai X ni, maka you nak kira H, maka nak kira H, you kena guna rumus yang ini yang saya nyatakan tadi. Mercury per dengan omega substance tolak dengan 1 kalau nak ukur. Tapi kalau dalam soalan tu dah bagi siap-siap dah tekanan yang masuk berapa dengan tekanan kat bahagian throat ni berapa, maka awak tak perlu guna rumus X ni, awak boleh gunakan rumus yang biasa. Okey, ini adalah bahagian ni adalah throat. Ini throat, kita panggil leher. This is divergence, divergence. This is convergence. Sebentar. Okey. So, kalau you perhatikan untuk Venturi dan juga sekejap saya nak ni. Untuk venturimeter, dia tidak menggunakan bahagian keluaran. Dia menggunakan keluaran dia tu adalah pada bahagian throat. You jangan tertukar. Kalau dibagi di dua tu, sebenarnya di dua dia adalah kat sini lah. Dia yang seterusnya tu biasanya kecil sikit, sebab diameter dia adalah diameter bagi throat. Okey, kalau kita tengok pun dalam gambar rajah ni pun ni condong, ni mendatar. Kalau tengok nota tu sebab dia panjang sikit. Okey, ini. Tengok ni gambar dia. So dia macam saya jugalah tadi. Saya lukis.
Tapi saya dah tunjukkan kepada you all bagaimana nak melukis dia dengan secara ni lah. Kalau nak ikut gambar tu memang cantik sikit lah. Okey. Kalau condong macam yang ni lah. Ini mendata. Ini mendata. Kalau condong dia macam ni. Ini condong. Kedudukan dia condong. Z1 dia ni lebih kecil ni. Dia condong ikut dia lah. Dia nak condong menghala ke mana. Okey. Ini adalah mendata and condong. Okey. So, this is horizontal and this is incline. Sorry, terbalik. Awak jadi terbalik macam ni. Sepatutnya macam ni je. Okay, this is horizontal and this is incline. Sebab dia condong. Okay, so ini adalah Venturi meter. Untuk orifice meter, dia menggunakan rumus yang sama juga seperti yang saya ajar tadi. This is orifice meter. Ini adalah orifice meter. Ini adalah orifice meter. Okay. So kalau perhatikan untuk orifice meter ni, dia pun ada terdiri daripada tiga bahagian juga. Okay. Kalau you tengok kat sini ni, ini you nampak macam plate ni kan? Ini adalah orifice plate. Okay, ini adalah plat orifice. And kalau orang nampak ini ni adalah, kita namakan dia sebagai orifice. Orifice dalam bahasa Latin, tapi kalau dalam bahasa kita, dia sebenarnya bermaksud lubang. Kalau you perhatikan, lubang dia ni, masuk dia ni, okay, dia berbentuk divergent. Kalau Venturi tadi memang cone dia yang divergent. Kalau untuk orifice, divergence dia ni berada pada plate orifice. Lubang dia berbentuk divergence dan dia ditebuk kepada orifice plate ni, dan orifice plate ni dia terletak betul-betul di bahagian tengah. Di bahagian tengah orifice meter ni. So ini adalah bahagian masuk. Bendali akan masuk kat sini dan dia akan keluar ikut sini. Ini out. Dan di bahagian in dengan out ni, kalau you tengok, in dengan out ni disambungkan dengan differential U-tube manometer. Macam tadi juga. Sebab tu saya kata rumus yang digunakan sama, cuma bentuk alat saja berbeza. Differential U-tube manometer. Rumus dia sama dengan Venturi meter tadi. Cuma kalau diminta untuk you lakarkan, you kena lakarkan alat dia betul lah. Kalau orifice, dia ada bahagian masukan. Ini kat sini ni disambung dengan pipe lah ni. Ni dia akan sambung direct dengan pipe. So disambung kat sini. So bahagian inlet ni dia akan ada satu sambungan tube manometer. Kemudian bendali ni dia akan melalui plat orifice. Plat orifice ni yang mana pada plat tu dia lubang dia adalah berbentuk divergence, berbentuk capah. Okey, dan dia akan keluar kepada outlet. Okey, so bila sebut orifice tu maksud dia adalah lubang.
So bahagian outlet ni sebenarnya disambungkan dengan salah satu lagi limb ataupun lengan bagi manometer YouTube. So itu adalah orifice. Dia pun nak cari Q actual dan juga Q theory. So kalau kita tengok untuk ini saya dah selesai terangkan. Sorry. Yang ni sebenarnya saya tak perlu terangkan pun sebab dia guna direct persamaan Bernoulli tu. You ada masalah berkaitan dengan pipe, you minta cari tenaga tekanan ke dan sebagainya atau nilai tekanan dalam pipe tersebut, you guna direct persamaan Bernoulli. Okey. Yang ini saya dah tunjukkan sebab dia berbeza sikit. Dia dia nak kena cari Q actual ataupun Q theory. Kemudian ini pun dah diterangkan saat ni. Kemudian orifice meter pun saya dah tunjuk. Rumus yang sama juga dengan rumus ni, pakai rumus ni juga. Okey. Dia akan pakai rumus ni juga. Ini rumus yang kedua. Ini rumus yang pertama. Dia nak cari ni kan, Q theory dengan Q actual. Sama saja Saya perlulah kat sini. So nak kira dia punya ni, dia akan kira Q theory ataupun kita boleh tulis QT lah, sama dengan A times V ataupun A1 kali dengan 2GH per dengan M kuasa 2 tolak 1. Yang kedua adalah Q actual, Q yang sebenar ataupun kita singkatan dia QA. So dia adalah daripada rumus CD kali dengan QT. Q theory, bila kita kembangkan dia akan jadi A1 kali dengan 2GH per dengan M kuasa 2 tolak 1. Okey. So ini adalah rumus dia. Sama saja. Okey, yang last kali adalah pitot tube. Okey. Pitot tube. Okey, yang pitot tube ni kalau tengok pada saya tunjukkan tadi, alat ni digunakan untuk mengukur laju. Okey. Dia nak kira hal laju. Dia bukan kira kadar alih tapi dikira hal laju. So alat dia, alat pitot tube ni dia berbentuk. Okey, ini yang ini saya minta you baca kadang-kadang sebenarnya biasanya orifice ni dibagi nilai dia ni, CD dia. Ni nilai orifice, jenis-jenis orifice. Jenis-jenis orifice lubang. Kalau you tengok lubang yang jadi macam ni, CD, nilai CD dia per kali dia adalah 0.97. Kalau yang bentuk macam ni, nilai dia 0.62. Ini adalah standard dia. So you boleh tengok. Okey, so yang ini pun you boleh tengok coefficient of velocity. Okay, this is simple pitot tube. Okay, ini adalah gambar rajah pitot tube. Okay, pitot tube. Dan pitot tube ni sebenarnya kalau dilihat dalam aplikasi seharian, biasanya you boleh nampak dia pada sayap-sayap kapal terbang. Oleh kerana alat ni digunakan untuk mengukur hal laju. Dan hal laju ni sangat penting sangat penting. Hal laju udara ni sangat penting dalam operasi penerbangan, yang mana untuk memastikan kapal terbang tu boleh naik ataupun turun, semuanya bergantung kepada hal laju udara. Okey, hal laju udara yang bertindak ke atas badan kapal terbang tersebut.
Jadi that's why dia perlukan banyak pitot-tube. Yang maksudnya kalau you naik kapal terbang, you duduk side tepi dekat tingkap, you akan nampak masa nak berlepas tu sayap kapal terbang tu dia akan buka. Dia ada buka bahagian tersebut, yang mana dalam bahagian tu you nampak ada banyak benda yang macam tube. Bisa tengok ke? Biasa tengok? Okay. So tube-tube tu sebenarnya itulah pitot tube. Okay. So kenapa dia banyak? Sebab dia nak ukur nilai halaju yang lalu di atas sayap kapal terbang tersebut. Sebab data tersebut mestilah precise. Dia kena tahu exactly berapakah nilai halaju udara yang berada di atas dan juga di bawah sayap. Kerana kalau ikut persamaan Bernoulli, you belajar zaman sekolah dulu. Ni zaman sekolah dengan zaman sekarang ni dia berbeza sikit. Sebab zaman sekolah dulu you belajar yang secara umum. Cuma untuk kes kita ni, pitot tube yang you belajar ni, kita tak belajarlah direct, sebab kita lebih kepada sistem perpaipan dan sebagainya lah. So kalau you perhatikan sayap kapal terbang, saya tak reti nak lukis macam mana sayap kapal terbang. Sebab kita bukan cover tu Okey, ni sayap kapal terbang So untuk memastikan kapal terbang tu boleh naik, nak pastikan kapal terbang boleh naik, dia kena pastikan nak naik untuk naik dia kena memastikan ada daya tujah yang membantu dia, menolak dia badan kapal tu untuk naik ke atas. So apakah komponen yang penting untuk memastikan ada wujudnya daya tujahan tu? Dia mesti ada tekanan P. Okey, yang ini pun pasti dia akan ada P. So secara umumnya untuk memastikan kapal terbang tu boleh naik, P pada bahagian bawah ni mesti tinggi. Yang P kat sini kena rendah. Kalau dia tinggi juga, dia statik lah. Kalau nilai dia sama, dia kena tekanan di atas ni mesti rendah berbanding dengan tekanan yang di bawah ni, supaya daya tujah ni dia boleh menujah badan kapal terbang tu untuk naik. So untuk memastikan tekanan di atas ni, nak tahu pastikan tekanan ke atas ni rendah ataupun tinggi ataupun rendah yang bawah ni, you kena tahu nilai halaju. Okey, halaju you kena make sure. Okey, dalam persamaan Bernoulli, dia konsep dia songsang tekanan dengan halaju ni dia songsang. Kalau tekanan tinggi, halaju dia akan kalau halaju rendah, kalau tekanan you nak hasilkan tekanan yang rendah, halaju kat atas ni, kat kawasan tersebut mestilah tinggi. Okey, kalau nak tekanan di sini tinggi, halaju di sini kena make sure dia paling rendah. That's why kadang-kadang you nampak sayap kapal terbang tu dia akan bergerak, dia berbentuk naik atas turun bawah, sebab dia banyak nak ubah kelajuan udara tu. Bila you bergerak laju, you bergerakkan kapal terbang tu, dia masa you nak terbang tu, kalau you perhatikan dia dalam kelajuan yang tinggi. So dalam kelajuan tinggi tu, udara tu you akan terhalang oleh geseran udara. So nak make sure dia boleh terbang, you kena pastikan sayap tu terangkat ke atas lah, untuk memastikan halaju dekat bawah, dekat bahagian bawah ni rendah, ke atas tu tinggi. So that's why you akan boleh terbang. Kalau nak mendarat pun macam tu. Saya rasa sepatutnya saya tak perlu cerita pun pasal ni, cuma saya nak terangkan pada you lah kat mana pitot tube ni ada, sampai panjang pergi kepada kapal terbang. So simple je. You boleh ingat pitot tube ni dia digunakan untuk mengukur halaju. Okey, halaju udara. Udara kan sebahagian daripada bendali kan. Okey. So untuk pengiraan dia, you kena tahu ni lah. You tengok. Ni. Ni pula. Okey. Ni. You nampak dia dah ditunjukkan ini pitot tube. Okey, ini adalah kelajuan ke udara bendali dah ni. Okey, ni kedalaman dia ni. Okay, kita tengok apa lagi. Alhamdulillah. So rumus yang diguna pakai adalah ini.
Okey, ni statement dia Kalau kita tengok macam yang tadi sebenarnya kelajuan udaranya V. Okey, ini adalah teori. Nak kira halaju, teori dia adalah ini Ini. V sama dengan punca kuasa 2GH. Okey. Tapi untuk mengira V actual. V actual sebab you nak pitot tube ni digunakan untuk mengukur halaju actual. Halaju teori dia, V teori adalah V sama dengan 2GH. Tapi untuk mengukur nilai V actual, macam tadi juga dia ada perkali Perkali untuk ni aliran ni kali dengan 2GH. Okey. Dan nilai perkali ni, okey, ni dinyatakan note dia C adalah coefficient of instrument. Instrument tu adalah pitot tube lah. Okey, dan dia biasanya diberi dalam soalan. So bila dah macam tu, you boleh selesai je lah, tak ada masalah benda pun. Okey, nampak contoh dia. Jalan kira dia pun semua ada dalam nota. Okay, so you boleh tengok. So latihan tu you boleh cuba buat dalam nota berkenaan. Dalam nota ni banyak yang melibatkan soalan dan jalan kerja pun dah ada. So saya minta you all buat. Sebab hari ni adalah masa untuk saya buat explanation berkenaan dengan Bernoulli sahaja Puan, nota tadi tu ada dalam Cidos ke kan? Apa dia? Nota yang Puan buka tadi tu ada kat Cidos. Ya, awak dah download kan? Semua dah ada dalam tu. Okey Puan. Okey, so kalau kita tengok balik daripada sukatan tadi, kalau ikutkan semua dah cover lah. Dah cover. Tinggal lagi you buat latihan. Usually saya minta you buat latihan kan, cuma sekarang ni you dah ada EOC. Latihan tu adalah EOC lah. So siapkan EOC you. Untuk jawab soalan-soalan ni, siapkan EOC you. Kalau EOC tu kemungkinan dia tidak cover keseluruhan, pitot tube tak ada, orifice tak ada, mungkin iklan tak ada ke, you kena buat sendiri latihan berdasarkan kepada nota tadi, dia ada jalan kerja dia. Dan nak ukur lagi, nak pastikan bahawa you faham, you cuba buat soalan peperiksaan akhir yang lepas. Okay, so habis untuk chapter ni. Saya minta chapter 5. Okay, chapter terakhir dalam fluid mechanics. So chapter terakhir ni adalah berkenaan dengan energy loss in pipeline. Okay, kalau tadi dalam fluid dynamic awak belajar berkenaan dengan energy in pipeline, betul tak? Okay, you akan fokus berkenaan dengan energy loss in pipeline. Okay. Saya tak tahu kenapa kalau tulis kat papan ni jadi saya ingat. Okay, previous. Okay, kalau sebelum ni dalam chapter 4 fluid dynamic, kita dah belajar berkenaan dah diajar berkenaan dengan energy in pipeline. So energy in pipeline kita ukur dengan menggunakan persamaan apa kelas? Dengan apa kelas? Baru je belajar saat ni. Kelas. Sama apa? Tengok keyword dia, energy. So kita nak ukur energy dalam pipe menggunakan persamaan apa kelas? Bernoulli. Okay, very good. Kan kita belajar tadi,
Walaupun di dalam fluid dynamic tu dia menceritakan tentang bagaimana you mengira flow rate, kemudian bagaimana you mengira energy. Betul tak? So yang mana persamaan yang digunakan adalah Bernoulli's theorem. Bernoulli's theorem kan digunakan untuk mengukur energy. Iaitu P1 per omega tambah dengan V1 kuasa 2 per 2G tambah dengan Z1 akan sama dengan P2 per dengan omega tambah dengan V2 kuasa 2 per 2G tambah dengan Z2. Ini yang sebelum ni. Tapi untuk topik ini, untuk topik kali ni, tapi saya kena tulis. Untuk chapter 5, kita nak belajar berkenaan dengan energy loss in pipeline. So bagaimana kita nak ukur energy loss dalam sistem perpaipan. Okey, so bagaimana kita nak ukur dia, kita kena tahulah. Yang pertama sekali, firstly, you kena tahu jenis-jenis. So, Inggeris Melayu. Types of energy loss, ataupun kita panggil dia sebagai head loss. So you kena tengok energy loss ataupun head loss. Okay, nama sebutan berbeza tapi dia memberikan perkara yang sama. So type yang pertama, okay, you boleh tengok daripada ni lah saya akan buat satu gambaran. Kita anggapkan, okay, yang pertama macam ni lah. Jenis yang pertama adalah sharp entrance. HI. Kemudian dia akan ada sudden enlargement, HL, C, sudden contraction, FC, D adalah sharp exit, HO, E adalah frictional loss, HF. Okay, so kesemuanya ada 5 jenis kehilangan yang you kena tahu, you kena hafal. Okay, so kelima-lima jenis kehilangan ni kalau saya tunjukkan dalam satu gambar rajah, dalam satu gambar rajah biasanya berlaku di bahagian-bahagian berikut. Boleh berlaku di bahagian-bahagian berikut lah. Sekejap saya lakarkan sekejap. Pipe let's say kita ada tangki A, ini adalah tangki A. Kita nak alirkan air ataupun bendali daripada tangki A pergi kepada tangki B. Ini tangki B. Ini simbol ni 3 segi ni bukan sembarang simbol. Ini dari segi engineering, ini adalah maksud dia tangki. Okey, takungan ni tangki lah, simbol 3 segi tu. Bukan sahaja ini simbol schematic diagram for tank. Okey. So saya nak alirkan air daripada tangki A kepada tangki B. So
kaedah yang paling sesuai adalah menggunakan sistem perpaipan untuk ataupun sistem saliran. So untuk kes ni saya saya nak tengok nak pilih warna apa ni. Okey. Pipe yang disambungkan, let's say saya cuba sambungkan sebab panjang sebab jauh. Jadi pipe yang tersebut saya kena sambungkan dengan beberapa jenis CD pipe. So diameter yang pertama saya sambung dengan diameter yang kedua yang lebih besar. Kemudian seterusnya yang lebih kecil saya sambung ke sini. Pipe yang seterusnya ni lebih kecil. Okey. So, air daripada tangki A ni sekarang saya dah boleh salurkan kepada tangki B. Allah. So, apa yang berlaku apabila aliran ini masuk ke dalam paip, kemungkinan berlaku kehilangan, okey? Kehilangan tenaga. Kerana apa? Okey, yang pertama, kalau kita lihat air daripada tangki A ni dia nak masuk ke dalam pipe ni, pipe 1. Kita namakan dia sebagai pipe 1 lah. Ni pipe 1, ni pipe 2, ni pipe 3. Okey. Dia nak masuk melalui pipe 1 ni. Kat sini penyambungan di antara pipe dengan tangki ni kita kena tengok. Sekiranya dia disambung secara tajam disebut sharp entrance, so maka di sini akan berlaku kehilangan tenaga yang disebabkan oleh keadaan sambungan pada masukan tu secara tajam. Hash I tadi yang mana rumus dia sepatutnya tenaga dia akan hilang. Yang hilang dia adalah tenaga kinetik. Kelajuan dia akan berkurang kat situ. So hash sini dikali dengan pekali dia, pekali tajam. Sharp penyambungan tajam, pekali dia adalah setengah, 1/2. So apabila kita pemudahkan persamaan ni, kita dapat rumus untuk kehilangan bagi sharp entrance adalah V kuasa 2/4G. So ini adalah rumus dia. Ini adalah punca dia. Okey. Rumus dia adalah ini. Ini rumus dia. Okey. Untuk sharp entrance. Sebab tenaga tu akan berlaku pengurangan tenaga di sini. Apabila aliran ni masuk secara tajam kat sini, akan berlaku kehilangan tenaga yang disebabkan oleh sharp entrance. So nak kira dia, rumus dia ini. Kemudian dia masuk ke dalam pipe 1. Dalam pipe 1 ni awak kena tengok. Untuk pipe yang sepanjang ini, diameter 1, V1, dan awak kena tengok F1. Okey. Jenis-jenis dia, diameter dia, V dia dan juga L1. Okey. Dia akan berbeza dengan pipe 2 dan juga pipe 3. So apabila dia ada perbezaan ni dan dia ada pekali ni, F ni adalah pekali geseran. Biasanya diberi dalam soalan. Kalau dia tak bagi, bermaksud dia tidak ada geseran. So kalau tak ada geseran, makanya awak tak perlu kira lah dia punya ni. So kita anggapkan dalam ni dia ada geseran. Pipe 1 ni dia ada geseran. Kekasaran permukaan dia ada. Kalau beli pipe, kalau pergi ke kedai, awak boleh nampak, boleh baca dia punya spek dia tu. Kadang-kadang dia tulis F. Dia punya nilai kekasaran permukaan dalam pipe tersebut. So akan berlaku kehilangan tenaga yang disebabkan oleh geseran dalam pipe. So bagaimana kita nak mengira rumus dia? Rumus dia boleh dikira dengan tadi HF kan, HF 1 sebab dalam pipe 1. So rumus yang boleh digunakan adalah 4F1 L1 V1 per 2GD1. So ini adalah kehilangan tenaga yang disebabkan oleh geseran dalam pipe 1.
Okey, kemudian aliran tersebut ni air mengalir masuk ni kan. Okey, aliran mengalir masuk. Okey, dia mengalir sebab nak pergi ke pipe B. Okey. Seterusnya dia akan berjumpa kat bahagian ni. Ada perubahan diameter. Kalau you perhatikan kat sini, dia ada perubahan diameter. Okey. Perubahan diameter. Iaitu dia berlaku sudden enlargement. Pembesaran mendadak diameter pipe 1 kepada diameter pipe 2. So, sudden enlargement, dia punya ni, HL, simbol dia, you boleh kira kehilangan tenaga yang berlaku pada bahagian tersebut dengan menggunakan rumus V1 tolak dengan V2 kuasa 2 per dengan 2G. So, ini adalah rumus untuk sudden enlargement. Okay. So, again, dalam pipe yang seterusnya ni, pipe yang kedua ni, macam mana saya nak tulis? Di sini ada berlaku D2, V2, F2 dan juga L2. Ya, sebab ciri-ciri tak sama dari setiap pipe ni. So, apabila ada nilai F2 diberi nilai perkali geseran, untuk pipe yang kedua ni, maka akan berlakulah, maka di pipe, dalam pipe tu dia ada berlaku kehilangan tenaga yang disebabkan oleh geseran dalam pipe yang kedua. So, untuk mengira dia, rumus yang diberi adalah 4F2 L2 V2, dia ada 2, kuasa 2 kuasa 2 per dengan 2GD2. So, untuk kehilangan tenaga yang disebabkan oleh geseran dalam pipe kedua boleh digunakan dengan menggunakan rumus ini. Okey. So, apabila pipe air ni dah mengalir, kemudian dia akan melalui satu bahagian. Dia ada perubahan yang berlaku kat sini. Yang mana berlaku perubahan diameter daripada besar kepada kecil. So, ini kita namakan sebagai sudden contraction. Iaitu perubahan diameter, pengecilan diameter secara mendadak, HC. So, rumus dia, macam mana saya nak tulis ni, rumus ni panjang sikit. Rumus dia adalah 1/cc tolak, saya tak ingat dah, cuba kita tengok, saya dah lupa dah. Bercakap banyak sangat, saya pun jadi lupa dah. Saya tak buka Krishna. Okay, so okay, ni besar kepada kecil Okay. Okay, ini rumus dia. HC 1/cc tolak 1, betul lah. Kuasa 2 per V. 1/cc 1 kuasa 2 kali dengan V kuasa 2 per 2G. So, ini adalah rumus bagi sudden contraction. Okey, kemudian air ni mengalir masuk ke dalam pipe 3, yang mana pipe 3 ni dia ada diameter dia sendiri. Laju dia pun akan berubah. Kemudian kalau diberi perkali geseran dalam pipe 3 dan dia punya panjang dia pun berbeza, maka you boleh kira nilai HF3 iaitu 4F3 L3 V3 kuasa 2 per dengan 2GD3. So, ini adalah kehilangan yang disebabkan geseran dalam pipe 3. Dan seterusnya yang terakhir adalah yang berlaku adalah Shah exit.
So sebab dia terbebas, dia sebenarnya tak ada kehilangan pun sebenarnya. Dia sebenarnya hal laju yang dia ada bersamaan dengan tenaga kinetik. So maka rumus dia adalah HO sama dengan V kuasa 2 per 2G. Okey. Cuma sekarang awak dah nampak kat mana lokasi-lokasi berlakunya kehilangan ni. Cuma sekarang yang awak kena faham adalah dalam soalan tidak semestinya semua jenis kehilangan ni ada. Ia bergantung pada soalan tu sendiri. Soalan dan keadaan sambungan pipe tu dan juga macam-macam lah dia diberi, dia akan cerita dalam soalan tu. Okey, macam mana kita nak tahu bila kita nak gunakan sesuatu rumus tu? Macam saya kata tadi, kalau dalam soalan tu disebut perkataan sharp, maka akan berlaku sharp entrance, maka akan berlaku, awak kena kira dia ada kehilangan yang disebabkan oleh sharp entrance. Kemudian kalau untuk sudden enlargement ni, kalau awak tengok dalam soalan tu ataupun awak baca soalan tu menyatakan bahawa sambungan pipe ni daripada kecil pergi kepada besar, maka akan berlakulah kehilangan tenaga. Kena kira kehilangan tenaga yang disebabkan oleh pembesaran mendadak diameter pipe di antara dua pipe ni. Kemudian kalau dalam soalan tu nyatakan juga, awak tengok ataupun dilukis pipe tu disambung pula kepada pipe seterusnya, besar kepada kecil, maka kat situ akan berlaku kehilangan tenaga, energy loss ataupun head loss yang disebabkan oleh pengecilan mendadak pipe di antara dua pipe tu. Kalau tak ada ni, tak adalah. Kalau tak ada sambungan yang macam ni, maka tak adalah. Janganlah nak kira pula kehilangan tenaga tersebut. You kena tengok dalam soalan tu diberi keadaan ni macam mana. Sama juga dalam untuk mengira ni. Untuk mengira kehilangan yang disebabkan oleh geseran, you kena baca elok-elok soalan tu dan kena faham. Kalau dalam soalan tu dibagi nilai F perkali geseran, maka adalah kehilangan yang disebabkan oleh geseran. Tapi kalau dalam soalan tu dia tak bagi pun nilai F, maka you boleh anggapkan tidak ada kehilangan yang disebabkan geseran. Sebab you nak kira macam mana? Nilai F tak diberi. Okey, yang ni pun sama. Biasanya kalau masuk mesti ada keluar. Dalam soalan yang ni mesti wajiblah ada masuk dengan keluar ni. Tapi you kena tengok soalan. Kalau disebut sharp, maka adalah kehilangan dia. Kalau tak sebut sharp, maka tak adalah. Jangan kira. Jangan pandai-pandai nak kira pula. Jadi boleh setakat ni boleh ikut tak apa yang saya terangkan ni? Ini sebenarnya rumusan bagi tajuk akhir. Kalau you dapat ni, sebenarnya saya dah rumuskan dalam satu gambar ni saja. Ini sebenarnya yang you nak kena tahu, yang you nak kena buat. Boleh nampak tadi? Boleh nampak tak apa yang saya cerita ni? Kelas? Boleh puan, tapi tak tahu lah tu soalan macam mana. Soalan kena bacalah, nanti you akan tengok. Cuma ini saya terangkan ke 5 jenis. Ini 5 jenis kehilangan yang ni you kena hafal lah 5 jenis ni. Sebab soalan teori tetap dia akan tanya, nyatakan 3 jenis kehilangan tenaga yang awak tahu, ataupun 5 jenis kehilangan tenaga. So you kena nyatakan lah ni. Okey, dan ini saya terangkan secara detail di mana lokasi kehilangan tu berlaku, mengikut keadaan. Okey, saya dah terangkan tadi. Okey, kita balik semula kepada topik kita sebab kita nak kira energy loss. Okey, energy loss or head loss. So, tadi kita baru mengira nilai ni. Kita tahu energy kita kira dengan rumus P1 per omega tambah dengan V1 kuasa 2 per 2G tambah dengan Z1 sama dengan P2 per omega tambah dengan V2 kuasa 2 per 2G tambah dengan Z2. Ini energi.
Tapi apabila kita nak kira loss, head loss, sorry. So kita nak kira loss, kita kena tahu tak ada 5 jenis. Kena tentukan ada 5 jenis head loss. Okay. Energy loss in pipeline. So untuk mengira energy loss in pipeline, energy loss in pipeline, you kena kira menggunakan rumus P1 per dengan omega tambah dengan V1 kuasa 2 per 2G tambah dengan Z1 sama dengan P2 per omega tambah dengan V2 kuasa 2 per 2G tambah dengan Z2 tambah dengan head loss. Head loss. Ni sorry saya punya istilah ni tadi dia bukan head loss ni. Type of ni, sorry. Ini adalah type of head loss. So, untuk mengira energy loss in pipeline, awak kena gunakan rumus persamaan Bernoulli ni. Energy loss in pipeline, awak kena gunakan rumus energy dan juga awak kena tahu dia punya head loss. Head loss yang mana? Yang ni lah. Yang ni awak kena tahu kira. So, basically awak kena kira lah dulu. Awak kena kira head loss yang wujud dalam sistem tu. Barulah awak boleh kira sebenarnya berapa jumlah energy loss dalam pipe tersebut. Okay? Dia macam ni lah. Kalau persamaan Bernoulli biasa, ni sistem sistem sepatutnya hash in, hash out. So sepatutnya hash in sama dengan hash out, kan? P1 per dengan omega tambah dengan V1 kuasa 2 per 2G tambah dengan Z1 sama dengan P2 per dengan omega tambah dengan V2 kuasa 2 per 2G tambah dengan Z2. So sepatutnya macam ni. Tapi apabila ni energy ni energy in pipeline. Tapi apabila ada energy loss in pipeline, maksud dia nak lukis pun payah. Ni pipe, ni sistem, hash in, hash out. Tapi dia ada kat sini ni, dia ada head loss. Dia ada kehilangan. Dia ada loss tenaga dia kat sini. Sebelum keluar dia dah ada kehilangan tenaga. Jadi untuk kira, untuk pastikan untuk kira balik energy loss ni, sebenarnya dia akan jadi hash in, sepatutnya dia akan jadi tidak sama dah dengan hash out.
Betul tak? Sebab dia ada head loss. Hash in dia tidak sama dah dengan hash out. Kalau dia nak jadi sama, dia kena buat hash in sama dengan hash out tambah dengan head loss. Betul tak kelas? Betul tak? Kelas? Tu faham. Boleh faham Sebab kalau ikutkan norma yang biasa, tenaga yang biasa, aliran pipe yang biasa, sepatutnya jumlah tenaga yang masuk mesti sama dengan jumlah tenaga yang keluar. Itu persamaan menolak ni lah. Tapi kalau dalam kehidupan seharian kita sebenarnya tenaga ni ada sebenarnya terkurang, terhilang. Dia sebenarnya walaupun tenaga tak boleh dimusnahkan, tapi dia boleh berubah bentuk. Okey? Dia berubah bentuk. Jadi tenaga tu dia boleh berubah bentuk. Contohnya macam tadi kan, sambungan pipe besar kepada kecil. So pengurangan hal laju. Hal laju dia akan berubah. So apabila hal laju kat situ berubah, so tenaga dia pun akan berubah. Dia berkurang. Dia bertukar kepada bentuk yang lain. Jadi tenaga yang dalam pipe tadi, tenaga kinetik tu dah berubah, jadi you kena kira tenaga yang kehilangan tenaga yang disebabkan perubahan diameter pipe tadi. So apabila tenaga tu dah berkurang, so yang keluar sini hash out dia akan kurang. Dia tak sama sebenarnya dengan hash in. Tapi kita back balik kepada teori asas. Tenaga sepatutnya tidak boleh, dia kena sama. Masuk kena sama dengan keluar. Jadi untuk selesaikan masalah ini, that's why wujudnya energy loss in pipeline system punya rumus, iaitu jumlah tenaga yang masuk mesti sama dengan jumlah tenaga keluar yang ditambah dengan kehilangan tenaga yang dah hilang tu. Baru dia akan sama balik. Okay? So, head loss ni tadilah yang saya ceritakan pada you all. Ini kita kena tengok keadaan soalan tu yang diberi. Ada kehilangan apa dan sebagainya. Okay? So, ni kena kira asing dan ni kena kira pakai rumus ni lah. Dia jadi macam tadilah. Okey. Saya tengok sikit soalan dia. Contoh. Okey. Tengok ni contoh yang ini, kadang-kadang contoh dia bagi simple je. Dia tak saya nak bagi yang macam ni macam simple sangat. Sebelum kita berakhir untuk kelas kita ni, saya nak tengok satu contoh ni sebab nak make sure you all. Mana contoh? Ni satu contoh. Okey, nak tengok soalan dia. Okey. Kita tengok example 4, 6.4. Okey. Soalan 6.4 ni, 6.4 ni dia menyatakan water from a large reservoir, okey, takungan yang besar, is discharged, dialirkan keluar to atmosphere. Dia bukan dialirkan kepada tangki. Tadi saya tunjuk contoh tangki A, tangki B. Tapi untuk soalan ni dia beritahu air dalam satu tangki yang besar telah dikeluarkan ke permukaan atmosfera. Dia bebaskan keluar je lah. Through a 100 mm diameter of pipe long. Okay, so kalau kita ikutkan, saya nak lukis macam mana ni, saya lukis pula. Okay, kita tengok. So, dia kata large reservoir, satu large reservoir di discharge keluar atmosfera through a 100 mm diameter. Ini diameter, diameter pipe satu, diameter 1 of pipe dengan panjang dia adalah, ni adalah L1. Okay, sepanjang ini. The entry of the reservoir of the pipe is sharp. Nampak ni? Dia cakap entry untuk pipe ni sharp. So, pipe yang
D1 sama dengan 100 mm dan L1 sama dengan 450 meter. Panjang panjang. Okay. The entry from the reservoir to the pipe is sharp and the outlet is 12 meter below the surface. Dan aliran keluar ni adalah 12 meter. Okey, maksud dia 12 meter. Keluaran dia ni, outlet dia ni 12 meter. Keluaran dia ni adalah 12 meter daripada surface air. Okey, ini adalah 12 meter. Okey. Surface level in the reservoir. Taking F. So dalam soalan ni dibagi nilai F. So dia beritahu maknanya ada geseran lah, kehilangan tenaga disebabkan oleh geseran. So dibagi nilai F dia adalah 0.01. In the Darcy formula, calculate the discharge. Disuruh kira calculate the discharge. Refer to figure 6.6. Okay. Pertama sekali yang you kena tahu, dia nak minta you cari discharge. Kejap. Sebentar Hello? Habis ke kelas? Tak lagi. Kenapa? Tak apa, habiskan dulu lah, tak apa. Ada apa? Saja je. Dia kali masuk ada orang kunci pakai mangga pula. Siapa kunci pakai mangga? Tak tahu? Wati ya? Mana ada orang lain dah. Yang kali nanti dia mancap buah mangga. Ganti mangga baru. Jangan saya nak beritahu kat dia. Tak apa, bagi settle dulu. Dah, okay, bye. Okey, sambung balik Okey, dia minta soalan ni sebenarnya you kena kira discharge. Apa rumus discharge kelas? Kelas? Apa rumus discharge kelas? Saya dah ajar dah ni discharge ni. Apa rumus discharge kelas? Kelas? Senyap belaka ni. Semua tak buat ulang kaji sebenarnya ni. Saya rasa. Saya dah ajar hari Sabtu lepas. Apa rumus discharge kelas? Semua dah habis ke? Semua dah tak ada ke? Kalau tak saya akhirkan kelas ni belajar sendirilah. Saya tanya pun tak suruh kalian jawab. Ada puan. Discharge Q sama dengan A, V tu ke pun? Ya. Saya dah ajar itu. Discharge dia adalah sama dengan flow rate. Sepatutnya tak perlulah tunggu saya ajar lama-lama macam ni. Saya dah ajar kan last week. Hari Sabtu lepas. So nak kira A dengan V ni, nak kira discharge yang berlaku kat sini. So you kena ada nilai V dalam pipe ni dan you juga kena ada nilai A. So untuk A ni, A dalam pipe ni lah. So V, sekarang ni tinggal lagi V. Kat mana you nak dapat maklumat V untuk kira Q? So V sebenarnya boleh diperolehi daripada rumus. Kalau tengok ni dibagi frictional loss. You tahu diketahui head loss yang adalah ni adalah head loss yang berlaku kat sini adalah HF. HF sama dengan 4FLV kuasa 2 per 2GD. So yang V yang kita nak pakai nak kira Q ni, you boleh dapat daripada ni lah. Kena kira, maknanya kena kira head loss dulu. Okay.
So nak dapatkan nilai V. V boleh dapat daripada nilai head loss ni. Hilangan disebabkan geseran. Sebab sekarang ni kes geseran ni dibagi maklumat. Okey. So untuk dapatkan nilai V ni, tapi kita tak ada punya ini, head loss. Okey. Satu perkara penting yang you kena tahu adalah jumlah head loss ni rumus penting sama dengan beza aras antara masukan dan keluaran atau beza aras tangki A, tangki masuk dengan tangki keluar. So dalam kes ni, nilai beza aras permukaan ni dengan bahagian keluaran, masukan dengan keluaran, aras permukaan ni dengan keluaran, Okey, dia dah bagi sebenarnya nilai HF ni. Ini sebenarnya adalah nilai ini. Dia dah bagi dah jumlah ni head loss ni. Jumlah head loss yang berlaku dalam ni dia akan sama dengan nilai beza aras ni. Okey, ini adalah teori. Teori ni memang you kena tahulah. Ini yang memang you kena faham. Kalau dibagi beza aras ni di antara keluaran dengan masukan ataupun aras ni, ini maksudnya dibagi jumlah kehilangan tenaga. Dia akan sama juga, nilai dia adalah sama dengan jumlah kehilangan tenaga. So bermaksud di sini kehilangan tenaga dalam sistem ni ada satu saja. Satu ke dua? Ada dua. Yang pertama, yang kedua seterusnya dia ada apa dia? Hash in. Hash I. Hash I adalah V kuasa 2 per 4G. Nampak kan? Sampai keluar slide ni. HI sama dengan 4 V kuasa 2 per 4G. Sebab tadi dia ada dua satu sharp entrance kat sini, sharp entrance, kemudian yang kedua adalah ini geseran. So ada dua head loss yang berlaku. So untuk kes ni jumlah head loss yang berlaku adalah hash F tambah dengan hash I. So hash F kita tahu rumus dia 4F LV kuasa 2 per 2GD. Okey. Kemudian hash in adalah V kuasa 2 4G. Okey. So tujuan kita kira ni adalah sebab kita nak cari nilai V. V ni kita nak gunakan dalam rumus nak cari discharge. So head loss ni juga dah diberi. It is given in the question that between surface of reservoir and
and outlet as 12 meter. Therefore, the total of heat loss is actually 12 meter. So, hence kita boleh kira 12 dia akan sama dengan 4 FLV kuasa 2 per 2 GD tambah dengan V kuasa 2 per 4 G. So, daripada sini awak boleh kira lah, awak samakan, awak masukkan nilai-nilai yang diberi tu. Okay. So, daripada persamaan ni awak susun balik. Dalam soalan dia bagikan 12 sama dengan 4. F dia adalah 0.01. L dia adalah berapa tadi? 40 meter. L dia 450. 450. V dia kita tidak tahu. V kuasa 2 per dengan 2 kali dengan 9.81. G D dia adalah 100 mm bersamaan dengan 0.1. 0.1 GD kuasa 2. 2 GD saja. So, ini tambah dengan P kuasa 2 per 4 kali dengan 9.81. So, kalau mudahkan dia, so kira berapa ni? You boleh kira lah. Last kali you jadikan dia punya perkara rumus you, ni. Ni, dah dapat nilai V sama dengan berapa. Then, you masukkan dalam rumus. Masukkan dalam rumus discharge, which is Q sama dengan A kali dengan V. So A you kena kira lah pi D. D dia berapa? 0.1 kuasa 2 per 4. So sama dengan berapa? Ni you kira. So dapat dua nilai ni, you boleh masukkan lah. So ini salah satu contoh yang melibatkan satu masalah yang melibatkan bendalai yang bergerak, fluid dynamic, tapi dia ada kehilangan. Kehilangan disebabkan oleh cara penyambungan pipe tersebut, menyebabkan dia ada kehilangan tenaga. Maka kita nak selesaikan masalah, sama ada you nak cari discharge ke, nak cari hal laju ke dan sebagainya dalam bendalai dalam sistem perpaipan macam ni. Inilah cara yang nak guna. Kalau cara yang biasa, Bernoulli yang biasa, yang tak ada kehilangan, you guna persamaan Bernoulli lah. Tapi kalau untuk kes ni, you kena ni lah. Ini lebih kepada matematik. Okay, so you boleh cari. So saya harapkan sebenarnya you kena cuba buat soalan, contoh-contoh soalan supaya you faham. Macam yang kes ni, pipeline in series. Kalau macam ni, water is discharged from reservoir. Kalau kes yang ni pula, kejap saya nak habiskan ni juga. Tak kira lah pukul berapa pun. Kalau habis ni, kira habis ni, tamat lah ni. Okay, kalau kes ni pula, water is discharged from reservoir to atmosphere from pipe ni. There's a sharp entrance in the pipe and the diameter ni sekian-sekian. The pipe then enlarges. So dia ada dua Sini dia ada kehilangan disebabkan oleh sharp entrance. Yang pertama. Yang kedua adalah enlarges suddenly. Okay. Kemudian taking into account the loss of heat at entry and at the enlargement. Calculate the difference level. Okay. Sekarang ni dia nak suruh kira the difference level.
between surface of the reservoir and the pipe exit. So dia terbalik dengan soalan tadi. Kita dah tahu tadi jumlah head loss, keyword dia, nota penting, rumus penting adalah sama dengan difference level of surface reservoir and outlet. Kan? Dia kita dah tahu tadi. So kat sini pun dibagi ni nilai ni. Ini F1 take ni for the pipe ni. Okey, dia ada dua ni. Ni F1 dan ni adalah F2. So you kena baca. Ni adalah L2. Ni adalah L1. So maksudnya kat sini you ada ni 3, ni yang keempat. You ada 3 kehilangan kat sini. Yang pertama kehilangan sharp entrance, you kena kira. Enlarges sudden enlargement. Kemudian frictional loss at pipe 1 and frictional loss at pipe 2. Okay, so you kena kira ni semua in order you nak dapatkan jumlah head loss ni. Okay, jumlah head loss dia adalah HI tambah dengan HF1 tambah dengan HL tambah dengan HF2 tambah dengan out tak ada. Sorry, out dia out tak ada. Out ada tak? Dia tengok. Okay, saya harap you faham. Baik, aku dah kelamburan. Dah lambat dah ni. So, dia sama dengan inilah. Okay, so you boleh kira menggunakan ini. So saya rasa setakat itulah kot saya punya penerangan. Saya akan sharekan, saya cuba sharekan video ni dalam Telegram lah kot.